Pemandu bas gila tu mari parti mana? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata walaupun baru 8 bulan berkuasa, beliau akan melakukan yang terbaik kerana cita-citanya adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara kuasa ekonomi dalam tempoh 5 hingga 6 tahun lagi. Impian dan cita-cita saya ialah menjadikan Malaysia kuasa ekonomi dan sebuah negara yang hebat untuk semua rakyatnya. Saya mahu negara ini kembali baik, ekonomi baik, negara baik dan rakyat bersatu. Beliau berkata demikian dalam program ceramah Mega Madani di Pekan Sungai Ara di Pulau Pinang pada 5 Ogos lalu. Beliau juga berkongsi beberapa hasil positif perbincangan dengan pihak korporat antarabangsa yang akan melabur di negara ini. Menurut Anwar, kestabilan politik negara ini telah menarik semula minat pelabur ke Malaysia. Beliau merujuk kepada Infineon Technologies AG Infineon yang mengumumkan rancangan syarikat itu untuk membina kilang di Kulim, Kedah bagi mengeluarkan 200mm Power Fat 6 silicon carbide terbesar di dunia. Ini merupakan satu penghormatan yang amat besar kepada Malaysia susulan dasar ekonomi termasuk ekonomi madani yang diamalkan Malaysia selain kepimpinan telus kerajaan perpaduan, tegas Anwar. Beliau juga memaklumkan bahawa Ketua Pegawai Eksekutif Tesla Inc. Elon Musk telah menzahirkan komitmen untuk membuka ibu pejabat syarikat itu di Cyberjaya tahun ini. Selain itu, katanya syarikat otomotif China, Geely, bakal membuat pelaburan sebanyak 10 bilion US dollar atau kira-kira 50 bilion ringgit untuk menjadikan Tanjung Malim Perak sebagai kota automobil kereta terbesar di rantau ini. Perdana Menteri juga menyelar sikap pemimpin pembangkang yang setiap hari maki hamun dan tidak beradab seperti orang Melayu tetapi mengharapkan beliau melayan surat-suratnya. Anwar dipercayai merujuk kepada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang berhadapan dengan beberapa kes di mahkamah dan juga tuntutan saman. Namun, bagi Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, kepimpinan Perdana Menteri disifatkannya lebih banyak bercakap berbanding bekerja. Beliau mengkritik dengan menggunakan analogi seorang yang mahu menaiki bas tidak perlu melihat penampilan bas tersebut. Sebaliknya perlu memeriksa kewarasan pemandunya. Kita nak naik bas, jangan tengok bas comel atau tak comel. Kena tengok pemandu gila ke tak gila. Kalau bas molek, pemandu gila bukan saja tak sampai dengan kita sekali mampus. Nak pergi ke mana, biar jelas kerajaan nak bawa rakyat ke mana. Masalah ekonomi apa dibuat, apa perancangan. Soalnya ketika berucap di ceramah Mega Dewan Undangan Negeri Kelaburan juga pada malam 5 Ogos lalu. Tuan Ibrahim mencabar Anwar supaya menangkap mereka yang ada kes rasuah, bukannya berceramah mengata negara kita susah kerana perompak penyamun rampas harta rakyat. Pergi tangkaplah, dakwalah di mahkamah. Kenapa tak dakwa? Tuduh kosong tak jadi apa bidasnya. Tesla, Geely dan Infineon adalah syarikat gergasi antarabangsa, bukan kedai goreng pisang Makcik Kia yang kononnya hendak dibantu oleh Presiden Bersatu Tan Sri Mahyidin Mak Yassin ketika era beliau Perdana Menteri. Walaupun macam mana cekapnya syarikat gergasi berkenaan bertindak, takkan hari ini berjanji akan melabur, esok ratusan ribu rakyat Malaysia sudah mula bekerja dan mendapat gaji lumayan. Timbalan Presiden PAS ini mungkin lupa, Mahyidin yang juga pengurusi Perikatan Nasional iaitu gabungannya di dalamnya ada PAS, hari ini sudah jadi kluster mahkamah. Celah mana pula Tuan Ibrahim kata tak ada dakwaan dan tuduhan kosong. Untuk rekod, semasa Tuan Ibrahim memegang jawatan sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air, beliau menjadi bahan lawak apabila menegaskan 2 buah kontena yang membawa sampah dari Amerika Syarikat mengandungi barang dagangan sisa plastik yang bersih. Malaysia juga disisihkan daripada sidang kemuncak tindakan iklim Amerika Syarikat pada 22 hingga 23 April 2021 yang dihoskan oleh Presiden Joe Biden. Tuan Ibrahim bercakap seolah-olah baru turun dari bas buruk dalam perjalanan yang amat tidak selesa sehingga Perdana Menteri tak mengambil gaji pun diumpamakan seperti pemandu bas gila. Setakat itu sahajalah kebolehan Menteri Kerajaan Tebuk Atap yang hari ini ke hulu ke hilir berteriak kononnya sedang mempertahankan orang Melayu setelah hilang kuasa. Kalian fikir sendiri, bagaimana kalau bas yang tidak molek itu putus brek atau pedal rosak ketika mengendali di jalannya bengkak-bengkok dan berbukit bukau. Tiba-tiba di hadapan ada lori balap. Agak-agaklah kalau nak kritik pun, siapa sebenarnya pemandu bas yang gila itu? Semoga Allah selamatkan kita daripada kegilaan. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.